Alhamdulillah, apabila kita berjaya buat langkah pertama, iaitu mencari redha, ataupun langkah pertama yang kita buat ialah mencari hikmah. So perkara yang kedua, untuk kita berhadapan dengan musibah ataupun sedang dilanda ujian, ataupun sekarang ni kita tengah down, perkara yang kedua yang biasa disebut oleh guru-guru kita kata kita mestilah berfikiran positif. Kita mesti positif. Apa cara sekalipun kita mesti positif. Jadi bagaimanakah langkah untuk positif? Langkah untuk positif yang pertama sekali ialah sentiasa senyum. Apabila kita senyum, automatik dalam minda kita memberitahu kepada diri kita bergembiralah, ataupun kita bagi tahu kepada diri kita la tahzan, usah bersedih, maka kita bergembiralah. Bangun-bangun pagi senyum dan ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita maksud positif. Positif boleh jadi kita senyum. Okey, yang pertama sekali. Yang kedua, kita bersyukur. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Senyum terlebih dahulu, kemudian alhamdulillah. Ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana walaupun diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi boleh hidup. Kita masih lagi boleh bernafas, kita masih lagi boleh bermain dengan anak-anak, kita masih lagi ada family kita masih lagi belum kehilangan sebuah kehidupan. Jadi itu di antara perkara yang kita perlu buat, senyum. Kemudian yang kedua, syukur. Syukur. Ya, sebab apa? Allah Subhanahu Taala kata, barang siapa yang bersyukur, maka kami akan tambahkan nikmat ke atasnya. La in syakartum la azidannakum. Okey? Itu perihal yang kedua. Selepas kita boleh senyum, selepas kita boleh ucapkan syukur, ni untuk positif ya, langkah-langkah untuk positif. Yang ketiga, apabila kita boleh bagi tahu kepada diri kita, boleh senyum, boleh ucapkan kesyukuran, langkah yang ketiga ialah tenang. Tenang. Oh, kenapa macam sama je senyum, syukur dengan tenang? Sebenarnya dia tidak sama. Kadang-kadang ada orang dia bersyukur tapi dia masih merasa resah. Alhamdulillah, nasib baik tadi tak jadi, tapi dia masih rasa resah, gelisah. Jadi apa yang kita nak bagi tahu di sini, kita mesti tenang. Macam mana nak tenang? Mesti kawal pernafasan. Contoh kawal pernafasan ialah tarik nafas, tahan selama 3 saat ataupun 5 saat, kemudian baru kita hembuskan nafas tersebut. Paling senang sekali untuk buat proses pernafasan ini ialah selepas kita bersyukur, kita ambil Al-Quran, kemudian kita baca. Sebab dengan membaca Al-Quran tersebut, contoh ya tuan-tuan, kita bacakan surah Al-Fatihah, contoh dia. Kita tarik nafas dulu kan? Tarik nafas, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud dia menghembus nafas secara perlahan-lahan sampailah kita tarik nafas yang keduanya. Sebab tu baca Al-Quran ini kita boleh automatik jadi tenang. Itu dia tuan-tuan, betapa besarnya hikmah yang telah pun digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panduan oleh Rasulullah kepada kita, iaitu untuk kita bertenang, haruslah kamu kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada agama, kembali kepada kitab. Kita mesti kembali kepada fitrah kita tuan-tuan. Okay, itu di antara benda cara nak mempositifkan diri kita. 3 langkah, iaitu yang pertama sekali apa tuan-tuan? Yang pertama sekali kita mesti senyum. Yang kedua kita mesti ucapkan syukur. Yang ketiga, kita mesti tenang. Macam mana nak tenang tuan-tuan? Paling senang sekali untuk jadi tenang ialah kita membaca Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Itu di antara 3 langkah untuk kekal positif. Coach, macam saya ni tak pandai baca Quran. Bacalah apa-apa pun tuan-tuan, tak ada masalah, janji kita tenang. Jangan pula kita pergi baca perkara-perkara yang mendatangkan keresahan lagi. Ni pantang larang dia untuk positif. Pantang larang positif ialah apabila kita nak tenang, kita pergi baca lagi tentang orang mati. Kita baca orang meninggal, kita baca kes makin meningkat, kita baca dia ni dah mula muflis, kita baca ni, dia akan mengganggu proses pemikiran kita dan otak kita akan hantar isyarat dan signal kepada seluruh tubuh kita, menjadikan kita makin lama makin down, makin lama makin down. Buatnya termimpi-mimpi dalam tidur, habis kita tuan-tuan. Dalam tidur pun perkara negatif itu masih lagi membelenggu diri kita. Jadi baca novel boleh. Jangan baca novel yang sedih. Ali dengan Cik Kiah bercinta, kemudian putus cinta.
tuan-tuan, kita perlu baca benda-benda yang mendatangkan motivasi. So motivasi yang paling agungnya adalah Al-Quran, ataupun kita cari buku-buku motivasi daripada Tuhan seperti ini, ataupun beli daripada Coach Zul, ditulis oleh Coach Zul, Dato' Haji Fadilah Kamsah dengan Coach Jamel, Coaching for Leaders. Baca macam mana semangat yang telah kita tunjukkan ataupun motivasi yang kita boleh ambil, sebab apabila kita membaca, isyarat signal otak ini akan hantar kepada seluruh tubuh kita yang akan menjadikan diri kita akan sentiasa positif. Itu adalah langkah kedua apabila kita nak bangkit daripada kejatuhan ataupun kita nak bangkit daripada down. InsyaAllah kena buat yang itu, tuan-tuan. Bila kita cari sendiri mungkin prosesnya agak lama, tapi bila kita dah jumpa jawapan dia, oh ya ke, kena senyum, pagi-pagi kena senyum ni, tengah hari kena senyum, malam kena senyum, jumpa isteri kena senyum, jumpa anak-anak kena senyum, jumpa kucing kena senyum, jumpa pokok bunga kena senyum, bila berdoa kena senyum, bila basuh kereta kena senyum, bila tengok orang datang keluar, bila tengok alam saja kita senyum. Itu menunjukkan kita telah mula menghantar isyarat-isyarat positif kepada diri kita, dan automatik aura positif akan menyerap, dan insya-Allah benda positif tersebut akan menjadikan kita makin lama makin bersemangat, makin lama makin dapat idea. Yang penting sekali, tuan-tuan, dalam keadaan kita sedang dilanda musibah ialah kita nak idea, kita nak jalan keluar. Jadi bagaimana jalan keluar tersebut nak masuk, mestilah kita dalam keadaan positif. Sekian tuan-tuan untuk video tutorial yang kedua, dan tuan-tuan jangan lupa untuk pergi kepada video tutorial yang ketiga, bagaimana nak bangkit daripada down ataupun memulihkan diri di saat kita sedang berada dalam kegelisahan, di saat kita sedang stres, bagaimana kita nak buat proses pemulihan tersebut. Bersama dengan saya Coach Zul dalam tutorial yang berikutnya. Selamat beramal.